Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan kisah seram amukan pocong. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ahli Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin kongsikan satu cerita benar daripada seorang pengguna Facebook tentang amukan pocong. Okey? Jadi, jom kita dengar cerita ini. Kisahnya bermula bila seorang pemuda yang bernama Zaki. Dia ni bekerja sebagai kontraktor ya, yang menyelenggara pembinaan bangunan. Dia mesti memastikan pembinaan bangunan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Jadi pada satu petang, kira-kira dia hampir kepada maghrib lah, okey. Jadi dia periksa lah, pastikan semuanya okey, ikut jadual lah. Dia dengan rakannya, dua orang dong. Jadi semasa mereka memeriksa bangunan, tiba-tiba bos dia ada bos lagi. Bosnya ni orang Cina, okey. Dia dengar suara bosnya mengomel. Ini apa? Dia cakap, ayah. Dia cakap, kenapa ini HP bising mah? Ya, dia cakap. Jadi dia ni si Zaki dengan si Jali ni sama-sama lah pergi tengok jumpa tokenya. Dorang pergi jumpa ke tempat tokenya yang mengomel, okey, di suatu tempat. Lepas tu dorang nampak lah tokenya. Hai bos, kenapa bos? Bising-bising bos. Ayah, lu tengok mah ini, dia cakap. Ini orang pekerja Indonesia ini Diorang ini tidur di bangunan, diorang tidak kemas ini tempat tidur. Jadi si Zaki dan si Jali ni heran lah apa bosnya cakap. Tempat tidur bos? Tempat tidur macam mana tu bos? Ni you tengok ni bantal guling diorang kasih berdiri-berdiri di sini. Jadi si Zaki dan Jali tengok lah. Rupanya guys, bukan bantal guling guys, tapi pocong. Wih, terkejut. Diorang tarik bos diorang terus. Bos, sini bos. Ayah. Loh, kenapa mah? Dia cakap, bos, itu bukan bantal guling bos. Itu pocong bos. Apa itu pocong mah? Pocong tu hantu mayat. Ayah. Terkejut bosnya. Jadi, durang apa lagi? Jadi apa kita mau buat? Apalagi bos, larilah. Durang pun lari terus guys. Lari pecut. Okey, lari lintang pukang. Okey, yang cari tangga. Okey, bangunan tu dorang berada di tingkat 4. Jadi mereka terus lari, ya, kelang kabut. Sebab pocong tu dia ada lebih kurang 3 batang. 3 batang kah? 3 mayat lah, mayat berbentuk mayat. Guys, lari guys, terus lari. Dan mereka turun tangga, dorang 4 tingkat, okey. Dia turun bukan lagi yang satu-satu begini. Terus terjun. Pum. Tapi masa durang mau turun ke tingkat 2 tu, tiba-tiba ada satu pocong berguling di depan durang. Hoi guys, terkejut. Ayah. Bos durang pun yang terkejut. Durang apa lagi? Terus lompat. Durang langkah saja terus apa ni? Pocong tu. Durang tak peduli sudah. Lepas tu si Zaki ni dia sudah tak hirau sudah bos dengan kawannya. Dia sudah paling depan lari, ya. Terus turun sampai ke tingkat paling bawah. Okey, sampai di tingkat bawah, di ground floor tu, dia mau buka pintu. Dia buka. Tarik, tak boleh. Kenapa tak boleh ni? Dia tengok, mana sudah bosku ni. Dia buka, tarik, tak boleh. Tengok tiba-tiba dia nampak bos dan kawannya dari belakang. Ayah, Jali, buka. Sekali dia fikir, kenapa aku tarik pintu ni? Sepatutnya aku tolak, dia cakap. Dia pun tolak. Rupanya pintu tu tolak ke depan. Lepas tu durang pun lari terus menuju ke tempat parking kereta. Bila durang keluar, suasana sudah waktu maghrib. Okey. Durang pun lari terus durang sampai ke kawasan parking. Kira macam yang, oi, kau lari sudah lintang pukang. Hampuslah kan yang dia tengok bosnya yang apek itu terkencing sudah guys, di seluar terkencing. Sampai terkencing, dia terkejut yang pocong tu berguling. Jadi si Zaki ni pun yang, hai bos, bilangnya. Sekali dia tengok kawannya si Jali tu lain macam. Dia hanya yang
berdiri yang lepas tu dia tegur lah, Jali, kenapa kau? Dia yang terus memandang tajam dengan mata durang. Terus dia yang ketawanya. Wih, terkejut guys. Yang Apek tu pun yang, ayah, lu Jali sudah jadi hantu mah. Terus Apeknya lari pergi kereta Pajero-nya. Tinggal si Zaki seorang. Si Zaki ni pun lari lagi terus. Lari pergi cari keretanya. Dia cari keretanya, tiba-tiba dia nampak si Jali naik kereta. Dan dia tengok, kalau si Jali sudah naik kereta, itu siapa? Jadi dia terus lari menuju ke tempat keretanya. Dia tengok bosnya sudah naik kereta, laju lari. Jadi dia menuju ke keretanya. Bila dia cek, guys, kuncinya pula tinggal di bangunan tingkat 4. Baru dia ingat masa dia merokok, dia letak kuncinya dekat kotak rokok. Aduh guys, time seram beginilah pula si Zaki ni tinggal kuncinya. Jadi dia cakap, alamak macam mana ni ya? Aku lari keluar siap lah bilangnya. Jadi dia terus lari keluar daripada kawasan pembangunan tu. Dia lari. Dia lari siap. Lari-lari dia cek, rupanya ada handphone dia. Nasib baik handphone dia tidak tertinggal. Jadi dia terus hubungi si Jali. Dia telefon, si Jali sambut, Jali, kau U-turn balik, kau ambil aku. Kunci keretaku tinggal di bangunan tersebut. Aku tak mau ambil, dia cakap. Kau U-turn balik. Si Jali pun cakap, okey, sekejap. Aku U-turn balik, dia cakap. Jadi untuk keluar daripada simpang bangunan tu guys, jauh guys. Lebih kurang 300 meter lah untuk keluar daripada kawasan bangunan tu. Jadi sepanjang jalan tu, lampu jalan dia malap lah. Jadi dia lari menuju ke kereta si Jali ni. Dia lari. Aduh guys, dia cakap, sepanjang dia lari tu, dia dengar suara seperti orang bernapas. Dia rasa macam ada di belakang dia. Dia lari lagi guys. Tapi suara tu, suara orang bernapas tu macam dekat dengan telinga dia. Lagi dia laju lari. Dia tak peduli sudah penatnya guys. Walaupun dia rasa macam kaki yang macam mau krem-krem. Macam mau krem-krem sudah. Lepas tu di depan dia nampak seperti ada kelibat kain putih di depan. Dalam hati dia, aduh, dia cakap, kenapa lah pula ada kain putih di depan ni, dia cakap. Tapi kepenatan sudah dia guys. Dia cakap, tidaklah aku peduli bilangnya, aku limpas dia cakap, dia lalu siap bilangnya. Kalau kain putih ni menerkam dia cakap, dia flank kick je ni, dia tendang. Tak takut sudah dia. Jadi masa dia lalu kain putih tu, dia tak pandang sudah. Dia terus pecut. Tapi dia rasa macam benda tu ikut di belakang dia. Dia lari lagi. Lari yang sampai terincut-incut lah. Kakinya sudah mengkrem. Tiba-tiba dia nampak kelibat kereta si Jali dari depan. Tapi si Jali ni pun satu hal. Sudah dia nampak kawannya, laju lah. Tapi dia slow pula. Slow. Aduh, bilangnya si Jali ni, dia cakap apa? Dia yang terpaksa pecut pergi tempat si Jali. Okay? Dia terpaksa pecut. Sampai siap dia ke kereta si Jali, terus dia buka, masuk. Dia cakap, putar balik kita, pulang, dia cakap. Pulang. Lepas tu si Jali tu pun apa lagi, U-turn, pum, terus lari. Okay? Jadi masing-masing dorang yang ketakutan lah. Okay, jadi sepanjang dorang mau keluar simpang tu, dorang masih dengar lagi suara orang mengilai. Okay, seorang orang ketawa. Seperti ikut dengan kereta dorang. Dorang macam tak fokus sudah. Fokus Jali, tengok depan. Dorang tengok oleh kerana di sana kawasan perumahan yang baru dibina. Jadi terlampau banyak simpang. Oleh kerana takut, macam dorang pun tak tahu mana satu sudah simpang keluar. Jadi si Jali dengan si Zaki ni beristighfar. Astagfirullahalazim, fokus Jali, fokus. Suara mengilai itu masih lagi dong dengar mengikut. Guys, kira kau macam si Jali ni memandu, lutut dia kau bayangkan guys, kalau kamu dalam suasana ketakutan, kau mesti bergegar lutut guys, bergegar. Jadi mereka fokus, akhirnya berjaya juga keluar dari simpang. Dan oleh kerana dalam kepenatan sangat,
terutama si Zaki ni lah. Asyik berlari dia. Jadi dia minta singgah di restoran dan dorang singgah sekejap minum. Jadi si Zaki heran lah. Jali, di mana kau tadi belinya? Kenapa kau tidak sama-sama bos? Si Jali ni cerita lah, dia keluar ikut pintu lain, dia cakap. Sebab dia nampak bos dia sudah kelang kabut, sudah belinya lari sampai terkencing. Jadi dia pun terpaksa ikut laluan lain dan terus ke parking keretanya. Jadi dia heran gak lah kenapa, siapa yang mengikut bosnya itu kan. Jadi esoknya, jadi si Zaki dengan si Jali ni pun pulang dan si Jali hantar si Zaki ke rumah dan esok baru dibawa semula ke tempat kerja. Dan selepas tu demam guys, kurang si Zaki, si Jali dengan bosnya pun sekali demam, ambil cuti terus 3 hari guys. Dan si bosnya suruh carilah mana-mana ustaz pengamal perubatan untuk buang benda-benda keras di kawasan sana. Jadi si Jali dan si Zaki ni pun carilah pengamal perubatan untuk buang benda tu. Memang banyak orang cerita kawasan Cyberjaya, masa permulaan pembukaan Cyberjaya ni memang tempat tersebut adalah keras. Dan selepas mereka panggil pengamal perubatan, akhirnya dorang cakap gangguan tersebut sudah berkurangan. Ada gangguan tapi tidaklah sudah muncul pocong di depan mata dorang. Itu yang diceritakanlah oleh si Zaki. Jadi guys, itulah dia kisah seram amukan pocong. Ya, kadang-kadang di satu tempat yang baru dibina ni, kita tidak tahu sejarah lampaunya. Mungkin di situ tempat tinggal jin, mungkin di situ bekas kuburan, dan mungkin di situ memang tempat tersebut keras. Jadi kadang-kadang kalau kita pergi ke tempat sesuatu yang baru ataupun tempat pembinaan yang baru, kalau boleh kita beri salam, baca doa. Kadang-kadang kalau niat kita baik, benda tersebut tidak akan ganggu kita. Tapi kalau niat kita tidak baik, itulah kadang-kadang mereka mengganggu sebab tempat mereka telah dikacau. Jadi guys, setakat itu saja kisah seram saya kali ini. Mudah-mudahan ia menyeramkan diri anda. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Ali bosku, assalamualaikum.